Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Syahira binti Rosli, pemegang nombor metrik D20182086282. Hari ini saya akan menerangkan mengenai definisi pendidikan inklusif. Program pendidikan inklusif iaitu PPI merupakan program yang melibatkan pelajar khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan juga pembelajaran. Kalau dulu, jarang dapat dilihat pelajar kurang upaya iaitu pelajar OKU belajar bersama pelajar-pelajar normal. Integrasi dua golongan ini seolah-olah ada curam walaupun diletakkan di bawah satu bumbung institusi pendidikan. Kini, situasi itu secara perlahan-lahan akan berubah di bawah reformasi pendidikan untuk semua. Sekian, terima kasih. Orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Ketidakupayaan penglihatan ialah kerosakan penglihatan yang tidak dapat dirawat sehingga mengganggu pembelajaran kanak-kanak. Terdapat dua kategori ketidakupayaan penglihatan, iaitu penglihatan yang terbatas dengan penggunaan lensa dan kacamata, dan yang kedua kategori buta di mana kanak-kanak tidak dapat melihat dan perlu penggunaan kod braille untuk membaca. Buta akibat daripada kecederaan atau kemalangan, atau buta sejak daripada lahir lagi. Tanda-tanda atau simptom ketidakupayaan penglihatan. Yang pertama, sensitif kepada cahaya yang terang. Yang kedua, menonton skrin atau melihat pada jarak yang sangat dekat. Yang ketiga, sering terlepas atau tertinggal perkataan semasa membaca. Yang keempat, sering terlanggar dan menjatuhkan barang semasa bergerak. Yang kelima, mata sentiasa berkedip atau kerap menggosok mata. Since I'm studying in an integration school, which is like we would mix up with the normal students, so there are some challenges that we face during our classes. Like for example, the teacher will teach like how they teach the normal student. So me being a visual impaired student, like have some difficulties in catching up with what the teacher teach. Sometimes it might be like very fast, so I could not write my notes or do the exercise on time. So with the help of my partners, like the sighted friends, they could like help me to tell what's the teacher wrote on the whiteboard, or help me to read back the notes so that I could catch up with what is going on in the class. St. John's Institution Kuala Lumpur antara 2,000 sekolah yang menjalankan PPKI di seluruh negara. Sementara itu, cara terbaik bagi mendorong pelajar tersebut ialah melalui bimbingan guru yang turut alami masalah penglihatan. Mereka sangat gembira di sekolah ini sebab mereka dapat bersama dengan pelajar-pelajar yang biasa, pelajar-pelajar harian, dan mereka bergaul dengan mereka dengan sangat baik dan tidak nampak ada apa-apa kecacatan pada mereka. Dan mereka sangat gembira di sini, dan saya dapati bahawa setiap tahun pencapaian mereka semakin meningkat. Selain daripada itu, kita juga ada cikgu-cikgu, 2 orang cikgu yang juga cacat penglihatan, dan mereka memainkan peranan yang sangat penting di sekolah ini, iaitu membimbing pelajar-pelajar ini sampailah mereka berjaya. Dan setiap tahun semua pelajar-pelajar cacat penglihatan ini semuanya berjaya ke sekolah ini mengikuti pelajaran yang sama seperti yang diikuti oleh murid normal. Yang berbeza adalah kaedahnya di mana murid-murid ini didedahkan kepada penggunaan bahan cetak yang dibesarkan saiz tulisannya bagi mereka yang rabun. Manakala bagi murid-murid yang buta, mereka diajar menggunakan braille. Murid-murid cacat penglihatan ini diberi pendidikan menggunakan kurikulum yang sama dengan murid-murid normal, dan pengubahsuaian kurikulum dibuat di dalam kelas dan disokong dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik supaya murid-murid ini mampu memperoleh pencapaian yang optimum. Pelajar-pelajar ini sebenarnya diperlukan bimbingan, diperlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana,
Sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. RM150 sebulan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. Kelas untuk pelajar kita ada 22 kelas. Termasuklah 4 kelas murid-murid yang pelbagai kecacatan ni, yang tetapi kecacatan utama dia adalah masalah penglihatan lah. Contohnya dia ada autism, dia ikam selang kan. Slow learner dia. So this kind of student tak masuk tak ambil peperiksaan. Kita bagi dia living skills. Yang bagus di sekolah ni, kita ada NGOs yang banyak membantu kita, yang buat adakan hubungan baik dengan kita lah. Kita akan buat program dengan dia orang. So sentiasa ada program budak-budak ni. Macam sekarang ni kan ada gotong royong. Bila dia habis PT3, kita tak biarkan dia macam tu saja. So kita juga ajar dia untuk hidup, bagaimana nak hidup dengan masyarakat. So kita hantar dia keluar. A few days ago dia pergi ke rumah orang tua untuk bersihkan rumah orang tua tu. Kita semua adakan program gotong royong, masak untuk makan untuk dia orang. Walaupun dia tak nampak, tetapi we give them the chance and opportunity. Pendidikan inklusif ini kita buat secara menyeluruh dalam tempoh 3 tahun. Untuk sebarang ni dia ada paling kurang 3 mata pelajaran. Ada yang mampu BM, ambil BM, ada yang matematik, ambil matematik. Bagi yang tak boleh akademik, kita inklusifkan dia dengan co-curriculum dan sukan. Untuk unit uniform, kita masukkan dia dalam pasukan pengakap. Ambil rencana pergi berkemah ke aktiviti sama macam budak berdana. Tapi waktu co-curriculum dan waktu sukan saja. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberi peluang kepada saya dan juga rakan-rakan yang senasib dengan saya belajar di sekolah seperti sekolah yang saya belajar sekarang ni. Dan ibu bapa bolehlah mengantar anak-anak ke sekolah ni jika ada masalah cacat penglihatan lah. So saya merayulah kepada para ibu bapa di luar sana, jangan anggap anak seperti kami ni, seperti saya dan juga rakan-rakan yang senasib dengan saya, tidak boleh bekerja seperti orang normal di luar sana. Yang saya harap para ibu bapa di luar sana jangan anggap kehadiran kami ni satu beban, malah dia adalah satu anugerah yang istimewa dalam keluarga dan masyarakat.